Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim, Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim. Pada kali ini kita duduk dalam bacaan yang ke-29, bab yang ke-29, iaitulah ad-du'a idza taqallaba laila. Doa apabila membalikkan diri pada waktu malam ketika tidur. Maknanya bila kita balik tu, kita sedar baca doa ni. Kalau orang boleh baca doa ni balik tidur, memang orang hebat betul lah ni. Sudah naik taraf min awliya'illahi salihin ni. Nak tidur pun tak baca, kalau balik bukannya nak baca doa, cari batang busuk dia dekat balik tak. Tu ya kita ni. Gasa mana batang buruk ni, pergi datang. Orang-orang soleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar bila kita balik tidur malam kena baca doa. Ni dia. Tengok bacaan yang kedua 112. Bacaan apabila membalikkan diri ketika tidur waktu malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ayo sekali lagi. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Boleh ingat dah kalau balik tengah malam boleh ingat. Apa yang payahnya? La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tak boleh ingat? Boleh lah tu. Pakai setara tu tak boleh ingat lagi. Benda lain kita boleh mengapa boleh. Tengok dia punya terjemahan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Mana langit dan bumi ni hak dia belaka, serta segala yang ada di antara keduanya, yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Tengok nota kaki 139. Bacaan ini dibaca ketika membalikkan diri pada waktu malam. Jadi kita tahulah pada waktu malam balik diri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar baca doa ini. Yang ke-30, bab yang ke-30, doa apabila terganggu dan terkejut ketika tidur atau rasa kesepian. Bila kita sedar tidur malam, kita rasa takut atau rasa sepi, sunyi, sepi, rasa dia perasaan manusia ni lain. Ada kalanya kita bangun tak rasa apa-apa, tak takut, tak sepi, kita rasa hebat, rasa happy. Ni malam ni kita bangun rasa takut, rasa gelisah. Apa yang kita nak buat? Berdiri bulu roma contohnya. Bila kita berasa macam ni, hendaklah kita baca. Dia kata apa ni? Bila kita rasa wahsyah di sini dengan makna alham, rasa susah hati, duka cita, rasa takut, maka kita baca doa yang diajar ini. Ini belajar betul-betul ni. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin
وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Makna dianya, aku mohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Jadi kalimah Allah yang sempurna ni, ada sebagai ulama mengatakan asma'uhu al-husna, itu kalimah Allah yang sempurna. Ada yang mengatakan kalimah Allah Ta'ala ni kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Jadi yang pentingnya kalimah Allah tu sama ada asma'ul husna ataupun kitab Allah Ta'ala, makna satu kalimah Allah yang maha agung. Daripada kemurkaanmu dan azabmu. Jadi kita minta perlindungan daripada min ghadabihi, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah SWT ni sifat dia Rahman, sifat dia Rahim. Tetapi kalau hamba dia derhaka, Allah Ta'ala juga akan murka kepada hambanya yang tidak baik. Allah Ta'ala marah kepada hambanya yang tidak dengar, tidak ikut ajaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, bila kita sedar dalam keadaan takut macam ni, mana kita minta berlindung daripada daripada kemurkaan Allah dan azab seksaan Allah. Kerana manusia tak boleh tidur ni, azab ke tak azab? Azab. Orang tak boleh tidur semalam 2 malam ni, cepat-cepat bawa pergi hospital. Kalau tak pergi hospital, dia akan pergi ke mana? Bahaya betul. Bila tak tidur, orang lain duk tidur sunyi sepi, dia tak tidur. Dia tak memikirkan tu. Dia fikir benda-benda yang tak baik, yang akhirnya dia akan jadi gelisah, dia akan jadi resah, dia akan jadi memikir karut yang bawa kepada sakit jiwa. Bila sakit jiwa habis. Jadi akan pergi ke tempat-tempat yang tertentu lah. Jadi kita minta Allah Ta'ala, kalau kita sedar malas takut, minta tidur balik. Biar kita boleh tidur, sambung balik tidur kita. Jadi kalau tak, duk fikir benda karut. Mikir apa akan jadilah, macam-macam lah mikir. Dan daripada kejahatan hamba-hambanya, kita minta perlindungan daripada kejahatan hamba-hamba Allah ni. Masa semua jenis makhluk hamba Allah lakon. Min syari' ibadihi, hamba Allah Ta'ala ni. Makhluk ni, jin ke manusia ni, hamba ke tidak hamba? Hamba Allah. Jadi kita minta perlindungan hamba Allah yang tak baik ni, janganlah kacau kita. Dan daripada hasutan syaitan, dan wa yahdurun, dan daripada syaitan itu sendiri, daripada mendekatiku. Hamazat. Jadi jangan hasutan syaitan. Bila kita mikir tengah malam, sedar tidur tak sedu, duk fikir malam ni malam apa ni? Malam cuti ni, malam minggu orang panggil ni. Banyak lagi tempat-tempat kedah tak tutup ni. Banyak lagi pusat-pusat maksiat yang masih buka. Jadi dia mula duk mikir karut, dia akan pergi tempat-tempat. Jadi kita minta Allah Ta'ala jangan ganggu syaitan ni pergi jauh, dan biarlah kita tidur balik sebagaimana yang sepatutnya. Yang ke-31, perkara yang perlu dilakukan apabila bermimpi sesuatu yang menakutkan. Tadi kalau kita sedar jaga malam. Kemudian tak lena tidur dah, ataupun rasa takut, rasa cemas, rasa duka cita dan sebagainya, maka kita bacalah doa tadi. Yang ni tambahan yang lain pula, apabila rasa bermimpi sesuatu yang menakutkan. Banyak kan biasa kita ni tidur, mimpi ke tak mimpi? Mimpi takut. Duduk tidur, jatuh atas bangunan contoh. Sedap. Aduh. Tak sakit-sakit pun, dia mimpi juga. Setengah orang tu dia mimpi jadi raja, nak duduk dalam istana macam-macam dah. Sedap-sedap. Atas-atas buruk ni juga duduk tidur lagi. Jadi macam-macam mimpi. Jadi kalau kita mimpi, apa benda yang kita kena buat? Ini kita belajar malam ni.
daripada apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada peraturan, tidak ada ajaran, tidak ada petunjuk yang lebih baik, lebih mulia daripada petunjuk yang diajar oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita bermimpi, kita kena apa? Mimpi takut. Karena itu dalam hadis lain dia kata ar-ru'ya salihah min Allah. Kita mimpi betul, tengok benda-benda baik itu anugerah Allah Taala beri pada kita. Wal hulm minasyaitan. Hulum ni orang panggil impian. Mimpi itu mari daripada syaitan, duk ganggu kita. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bi illa man yuhibb. Jadi bila kita tengok benda yang kita ni, yang kita sayang, benda yang menyukakan kita, jangan sekali-kali kita beritahu kepada orang kecuali orang yang kita yakin dia tu baik. Dia ni orang saleh, orang pandai, orang boleh takbir mimpi dengan baik. Tapi kalau mimpi kita mimpi tak baik, diam. Jangan banyak korang. Jadi apa kita nak buat? Itu mimpi itu arahan dia. Bila kita nak dah bermimpi, yang pertama sekalinya, hendaklah ludah ke sebelah kiri 3 kali. Sedar daripada tidur, Allahu Akbar. Jatuh atas bukit tadi. Dia tembok kambing pula. Dah lah jatuh atas bukit, kambing pula tembok dia pun jatuh. Dalam mimpi kata. Atau apa sajalah. Jadi bila kita sedar daripada tidur, kita kena ludah sebelah kiri. Tuf, dia panggil. Ludah sini bukan ludah yang fusu ni. Yang fusu ni ludah jangan keluar air liu. Lama kan kita tidur sebelah ni, orang ada isteri pula belah ni. Kau itu mari Allah Akbar. Berapa dia banjir pula ni? Bengek kepala dia. Tak. Ludah di sini makna nafasa dengan makna ludah. Ludah yang tak keluar air liu. Kita balik tuf, ludah gitu. 3 kali ludah. Kemudian yasta'izu billahi minasyaitan. Yang kedua adalah minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan daripada perkara buruk yang telah dilihatnya. Jadi kita lepas ludah 3 kali, kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, makna kita baca isti'azah. A'udzubillahi samii'al alim minasyaitanir rajim, makna minta berlindung dengan Allah Taala jangan jadi benda saat ni, benda yang menakutkan tadi. Yang ketiga, jangan menceritakan mimpinya kepada seorang pun. Jangan cerita mimpi karut kita tadi kepada sesiapa pun. Kita ni bagi nak cerita kau kan? Bagi nak cerita tak? Nak cerita. Saya ni gini-gini, apa sebabnya nanti kita hurai nanti. Yang keempat, menukarkan posisi tidurnya. Manakala kita tidur balik ni, tukar tempat kita tidur sebelah ni. Jadi tukar tempat tidur. Boleh jadi masa kita duduk situ tadi, saya tak duduk ganggu situ. Jadi kalau kita duduk di situ lagi, dia kacau balik. Jadi kita pergi tukar tempat tidur. Jadi itu yang keempat. Yang kelimanya dia kata apa sini? Bangun untuk melakukan salat jika ingin melakukannya. Maknanya kalau kita mimpi kita ni berat sangat, dahsyat sangatlah. Kesan dia begitu hebat. Mana lepas pada kita ludah 3 kali, ma'auzubillahi minasyaitanir rajim, apa ni, jangan cerita kepada orang. Yang seterusnya kita kena bangun melakukan salat, ambil wudu, semaya, minta Allah Taala jauhkan bala mustaka yang berlaku tadi. Jadi ini 5 benda, 5 adab ini kita kena belajar betul-betul apabila kita bermimpi. Kita tengok di sini hadis mimpi ini, sebuah hadis yang masyhur yang diriwayat oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim daripada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah bin Rib'i. Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu taala anhu. Jadi dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah, maknanya kamu tengok mimpi yang baik itu daripada Allah. Al-hulum minasyaitan, mimpi tak baik itu daripada syaitan. Wa fi riwayatin ukhra, riwayat yang kata ar-ru'ya salihah minallah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan mimpi yang baik itu daripada Allah, mimpi yang tak baik itu
fa iza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibb. Bila kita tengok benda yang baik, jangan sekali-kali pergi cerita kepada orang. Jangan cerita kepada orang. Kecuali orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita percaya ke dia. Barulah kita pergi cerita dia, ya Syekh, Ustaz, Tuan Guru, saya telah bermimpi sekian-sekian. Baru kita boleh royak. Kita balik satu-satu. Tengok di sini, dikata apa? Yang pertama sekali kita kena mimpi. Bila kita bermimpi, kena ludah 3 kali. Macam mana ludah? Ludah secara tak keluar air liur. Ludah belah. Pasal apa? Apa hikmahnya kita diminta supaya ludah belah kiri? Kok ni? Sebab apa? Sebab syaitan duduk sebelah kiri. Ingat tak ingat kita dalam cerita tentang malaikat? Bila orang itu nak meludah, dia jangan ludah sebelah kiblat, jangan ludah sebelah kanan. Malaikat duduk di kanan, syaitan duduk di kiri. Pasal apa syaitan duduk di kiri? Lianna syaitana ya'ti ibnu Adam min qibalil yasar liwaswis lahu fi qalbi. Tujuan dia mari kiri ni kerana nak waswaskan manusia. Kerana manusia ni, tempat kita pemikiran qalb manusia ni duduk sebelah kiri dalam ni. Jadi dia mari duduk dalam ni, mari konsep sini. Dia mari nak baiki enjin sini. Radar duduk sini, dia punya besi berani dia tu, apa dia panggil, magnet dia sini, dia mari dekat ni, duduk dalam ni. Pasal itulah dia bila kita mimpi karut, ludah alik kiri, biar kena atas muka syaitan. Tapi jangan tu biar liu, takut kena atas muka saya belah ya. Pelepak mari dan dia. Alah dia tu. Bah dia apa ni? Baik. Itu satu. Tanda di situ. Sebab apa ludah sebelah kiri? Tanda dia kerana syaitan duduk di sebelah kiri. Jadi kita minta berlindung Allah Taala daripada kejahatan bila kita duduk tadi. Dan apa ni? Berpindah. Yang pertama tadi apa ni? Berpindah. Minta ludah sebelah kiri, minta perlindungan daripada syaitan. Kerana Allah Taala saja yang boleh menyelamatkan kita. Jangan ceritakan kepada mimpi kepada orang lain. Jangan mimpi kepada orang lain. Kerana apa? Kalau kita tengok benda yang baik, kita jangan beritahu kecuali kepada orang yang kita suka saja. Dan kalau kita tengok benda tu tak baik, benda tak baik kita tengok, jangan bagi tahu dia. Kenapa tak boleh bagi tahu? Kerana benda tu tak baik. Tengok di sini dia kata apa? Qila innahu idza haddatsa bi rubbama tufassara tafsiran makruhan. Bila kita mimpi tak baik, kita ditanya orang, pergi royak kepada kawan-kawan kita. Kawan-kawan ni pula jenis sakit hati kita dah. Sedang molek lalu, dia pun tafsir karut lalu. Oh, awak ni memang dah. Saya duk nampak pun memang nak jatuh dah. Kalau orang ni peniaga Arab mana memang peniaga awak akan bankrupt lah tak lama ni. InsyaAllah tu hari bankrupt dah. Dia kita tambah. Kita duk penipala tak boleh takut dia mimpi ni. Dia kita indah pula. Kalau orang ni suami dia sakit macam tu tak. Oh, kalau mimpi lagu ni kalau bagi saya lah. Tak lama boleh beli kain kapet dah ni. Bertepik orang tu ni. Tepik tak? Merau dia. Beli kain kapet dah dia. Tokek tak ada doktor. Maknanya bila kita mimpi benda yang tak baik, kita pergi cerita kepada orang yang menyebabkan orang yang deki kepada kita, dia akan tafsir dengan tafsir yang karut. Itu yang pertama. Sebab apa? Tak boleh kita cerita mimpi kita ni kepada orang. Kerana mungkin dia tahu tafsir huraya yang menambahkan lagi duka cita kita. Ada ke tak ada manusia lagi ni? Ada. Dia tambah lagi huru-haranya. Lagi duka cita kita. Wa yakunu muhtamilan liwuqu'iha. Tafsir yang kedua, kalaulah kita ni mimpi semati, mimpinya tembok lembu, kita pergi royak kau kan, insya-Allah taala mulalu kok padan ni esok tembok sungguh dia lembu. Jadi ini beberapa pengalaman. Ini bukan syarat, ini pengalaman. Dalam kita duduk gini ni,
ada kawan-kawan mari cerita tentang keburukan yang berlaku. Tak apa-apa lagi lepas pada dia cerita, terjadi sungguh apa yang dia tengok. Ya subhanallah. Pasal itulah kita bila baca hadis ni, anak teringat benar pengalaman kita dalam apa ni, orang ni mari berlaku belaka. Hak baik dia mari cerita kita 2-3 hari lepas. Seorang sahabat sedang belajar daripada luar negara. Telefon mari, kita terkejut. Dia kata, ada apa ni? Saya tanya dia, ada apa? Dia kata, saya mimpi jumpa ustaz 2 kali. Mimpi jumpa kita 2 kali. Kita tanya orang lain, dia kata, pasal apa saya mimpi jumpa ustaz ni? Tak apalah dia mimpi baik. Kalau dia mimpi tak baik, mungkin orang tu kata, oh ustaz awak tu nak mati korang ke pening dia tak. Jadi dia mimpi baik. Yang menyebabkan dia pasal kena menghabiskan duit dia telefon daripada jauh, daripada luar negara. Dia kata, saya mimpi tengok ustaz. Dia kata 2 kali dalam mimpi. Ustaz nak bagi apa dengan saya? Kata, kamu tengah buat apa sekarang ni? Dia kata, dekat nak pesa. Kita kata, baca kuat lah nasihat sayanya, study betul-betul. Nak kata apa kita pun tak tahu. Nak juga apa, tak ada nak benar nak bagi. Jadi nak cerita mimpi. Dan ada kawan lagi, dia cerita mimpi yang tak baik, yang buruk. Kita marah lah. Jangan cerita, kata. Benda ni tak, lebih larang. Jangan cerita. Oh dia tu saya nak bagi tahu juga. Nak bagi tahu. Akhirnya memang benda yang dia cerita itu sedikit berlaku ke atas dia. Jadi kalau kita tengok tafsir yang kedua ni, kalau kita cerita mimpi yang buruk kita ni kepada orang, yuhtamal, kemungkinan dengan izin Allah, dengan takdir Allah SWT akan jadi sungguh benda yang tak baik. Berapa ramai ada orang ni, dia cerita benda-benda yang tak baik pada diri dia, pergi cerita, dia sebenarnya bukan nak cerita sangat, tapi bila jumpa ustaz ni macam-macam lah. Kaunseling lah orang panggil tak. Nak lepas perasaan lah. Betul lah dia tengok dia mimpi bulan jatuh 2 biji atas rumah dia. Mari tanya ni, kenapa ni ustaz bulan jatuh 2 biji ni? Kalau tak ada gapo lah, nak boleh sair lah tu. Jadi maknanya tafsir yang macam ni, yang akhirnya boleh sair mati. Maknanya boleh sair tu maksudnya lagi di bini saya lagi lah. Jadi macam-macam cerita yang benda-benda. Pasal tu lah kalau kita tengok benda karut ni, jangan duduk cerita kau ya. Memang jadi. Ya subhanallahil azim. Jadi apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita ni, jangan kita main-main, kerana dia memang akan berlaku. Tengok. Nabi kita ajar dah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang dalam bab mimpi yang tak baik ni pergi cerita kepada orang. Tengok ya. Ludah, pada ludah, lawan dengan syaitan. Kemudian apa lagi tu? Bangun semaya. Allahu akbar. Semaya betul-betul. Doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan aku, dengan kuasa-Mu yang sangat agung, dengan dengan kuasa-Mu yang menentukan segala bendanya, mintalah apa yang aku nampak ni adalah satu mimpi mainan syaitan. Apa dia panggil adrasu ahlam. Mana mainan tidur je, bukan benda yang realiti. Doa dengan Tuhan lalu. Jadi minta Allah Taala selamat. Jangan duduk topik bangun subuh tak lalu makan, pagi lagi cerita kau habis kedai kopi pergi jajak. Jadi sungguh. Wallahu alam. Yang pentingnya jadi adapun mimpi yang baik, boleh kita beritahu kepada orang-orang yang baik. Bukan semua orang juga. Kita beritahu kepada orang yang baik. Kalau beritahu kepada orang yang tak baik, nanti dia deki yang kita jadi sekat. Kita saya mimpi semalam, alhamdulillah, tenda projek baru tu boleh saya tu. Betul lah kawan hak dengar cerita tu, nak juga projek tu. Dia kata boleh dia ni. Dia sekat lah tu. Jadi itu dia panggil kalau orang tak baik. Pasal itulah mimpi yang baik ini kita kena cerita kepada kawan yang baik, yang orang saleh, la'allahu yajidu tafsiran yaziduhu itmi'nanan. Mudah-mudahan dia akan dapat tafsir mimpi, takbir mimpi dia ni daripada orang saleh yang menambahkan lagi kegembiraan dia, nambah lagi ketenangan dia. Kita mimpi baik dah. Jadi menambahkan lagi ketenangan kita. Jadi itu dia panggil sebab apa kita kena cari orang-orang yang saleh, orang yang baik. Jadi bila-bila kita cerita gini pun saya bagi tahu betul-betul. Abu Anas ni tak pandai takbir mimpi. Tak usah mari tanya dia lah. Gitu ya. Takut dia mengatakan ustaz tu pandai hurabak mimpi. Esok mari dia mari. Saya mimpi betul ni jangan. Jadi dalam hadis Nabi SAW ni, hadis yang panjang Nabi kita cerita ni, hadis mimpi lagi. Nabi kata apa? Izak tarabaz zaman, ini tandalah. Hadis ni dalam kitab kita tak ada, dalam syarah ni ada. Nabi mengatakan izak tarabaz zaman lam takat ru'yal muslim takdzib. Apabila masa itu sudah hampir di sini katanya masa pendek. Ini tafsir yang pertama mengatakan masa ni jadi pendek. Hari ni sekarang ni pendek ke panjang masa? Amat pendek. Zaman yang nak kiamat lah ni.
Masa kita rasa pendek, satu hari dah habis dah. Tak buat apa lagi. Tak buat apa lagi kita. Sedangkan 24 jam ni tak ubah dia. Kau ada orang pergi potokar minit yang jadi cepat sikit ada? Tak ada. Tapi kita rasa sekejap je. Minggu lepas, minggu ni tak sama, tak apa ni, tak lagi jauh. Jadi bila masa tu sudah hampir dekat, ada juga tafsir yang kedua, iza taqaraba zaman, maknanya masa sudah hampir kiamat. Dua-dua berkena belakang ni. Kiamat pun nak mari dah. Masa dekat pun, dekat ke tak dekat? Dekat. Jadi dua-dua sekali kena. Kata Nabi SAW, pada waktu itu, pada bila masa dekat nak kiamat, hampirlah mimpi seorang Muslim yang baik itu tidak lagi mimpi, bukan mimpi dusta, mimpi betul. Jadi. Kata Nabi SAW, orang yang paling betul mimpinya, orang yang benar percakapan. Orang yang betul mimpi dia, orang yang benar waktu dia cakap. Kalau dia ni kaki menipu lah, putar belik orang panggil. Kaki dusta, apa dia lagi? Hak pasal jenis olah kuat ni. Apa dia panggil istilah? Kaki kelentong, loyak buruk. Kalau dia mau ni mimpi, tak boleh pakai. Tak jadi. Dia panggil. Pasal tu Nabi kata, afdalul hukum yu'ra afdalul hadisa. Orang yang betul, benar dia punya mimpi, orang yang bercakap benar, tak cakap dusta. Bila orang tak cakap dusta, maka orang ni pun mimpi dia pun benar. Kita ni nak dusta ni, jangan ingat dusta tu kita nipu rasa-rasa. Dengan kawan-kawan kita, kalau kita dusta. Hatta dengan anak sendiri pun kalau dusta. Tak boleh. Kita tipu anak kita. Buat lolok-lolok. Dengan anak pun kalau janji dia betul. Apalagi kalau tipu isteri, bahaya lagi. Isteri tipu suami, macam-macam berlaku dunia. Jangan harap nak mimpi betul. Jadi ru'ya sadiqah ni, ru'ya yang betul mari daripada orang itu sendiri bercakap betul. Nabi kata. Allahu akbar. Jadi kita itulah di antaranya syarah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita sudah belajar tentang mimpi dan kita berpindah pula. Baru ni kita huraikan sekali dalam bab mimpi ini dalam kitab kita Riyadhus Salihin. Dalam Riyadhus Salihin pun ada juga dalam mimpi baru ni. Jadi kalau nak tahu bab mimpi betul-betul ni, kita kena jumpa dengan pakar dia. Waktu ana belajar di peringkat PhD di Madinah dulu, ada seorang kawan kita daripada Riyadh. Kawan ni daripada Riyadh, nama Abdul Majid Al-Mutlaq, hafizahullah taala. Kawan sekelas lah. Dia mari daripada Riyadh, daripada universiti lain, tapi dia buat PhD di Madinah sekali sekelas. Abdul Majid Mutlaq ni dia cerita, dia kata ada satu kabilah At-Tuwaijri apa nama di Riyadh. Memang orang ni pakar dalam bidang takbir mimpi. Kalau dia kata kita jumpa dia takbir mimpi, jadi itu. Orang tak labui ke dia panggil farasa, dia bijak dari segi takbir mimpi. Jadi kita duduk berusaha nak jumpa orang ni, nak belajar, nak ambil kitab-kitab dia baca ni. Setengah-setengah kitab takbir mimpi ada pada kita ni, macam kitab yang disebut pada Ibnu Sirin dan sebagainya tu, tak tahu dah itu betul atau tak betul, kerana terlalu banyak sangat dah terjemahan lah, tahqiq cerita. Yang pentingnya bukan sebarangnya nak takbir mimpi ni, bukan boleh baca sebab macam kita beli katalog nak pasal mari gitu tak. Tengok dia kena ada farasah dia kena ada ilmu sokongan yang lain yang hebat lagi lah. Jadi kitanya tak sapalah, tak jumpa dengan Tuwaijri itu, jadi tak jadilah penakbir mimpi. Jadi sekat itu dulu lah. Kita berpindah pula kepada doa qunutil witir. Bacaan yang ke-31, bab yang ke-31, doa qunut salat witir. Doa qunut salat witir. Doa ni kita selalu baca ni. Baca bila? Baca waktu pagi, waktu subuh lah. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait
Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Jadi ini pandailah kau hendak. Wahai Tuhanku, tunjukilah aku bersama mereka yang Engkau tunjukkan. Maknanya kita minta Allah Ta'ala tunjukkan hidayah kepada kita. Tunjuk hidayah kepada kita. Wa'afini fi man afait, dan sihatkanlah, afiatkanlah aku bersama mereka yang telah Engkau beri afiat. Afiat itu lebih pada sihat lagi lah. Maknanya kalau kita ada sihat itu, sihat tubuh saja. Tapi kalau afiat, mana kesejahteraan. Beri kesejahteraan pada kita. Afini itu sejahtera. Sejahtera ni bukan kata boleh lalu makan saja. Sejahtera dalam kehidupan kita, perangai kita dan sebagainya. Kemudian kita minta lagi, dan uruskanlah aku. Wa tawallani, mana uruskanlah aku bersama mereka yang telah Engkau uruskan. Mana kita minta Allah Ta'ala yang jaga tawalla amrana. Tawalla amrana itu tadbir urusan kita. Dia Tuhan jaga. Kalau kita sendiri nak jaga kita, pandai ke tak pandai? Tak apa pandai mana. Tak? Dan berkatilah aku pada nikmat yang telah Engkau kurniakan. Wa barik li fi ma atait. Segala nikmat yang Tuhan beri pada kita, minta biar berkat. Kalau Tuhan bagi nikmat tapi tak berkat, ada faedah ke tak ada faedah? Tak ada faedah. Harta yang banyak ini bala ke atas kita. Bala ke tak bala? Bala. Hari ini macam-macam bala belah. Wa qini syarra ma qadait. Ya Allah, dan hindarilah aku daripada sebarang kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Mana kita minta Allah Ta'ala jangan tetapkan kepada kita ni, qada ke atas kita benda-benda yang tak baik. Minta Allah Ta'ala takdirkan kita ni benda yang baik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apa dia kata ni? Maka sesungguhnya Engkaulah penghukum dan tidaklah dihukumkan ke atas Engkau. Mana Allah Ta'ala yang memutuskannya. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau kasihi, dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi. Maha berkat Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi. Itu doa yang pertama yang kita selalu baca. Yang kita sini kita baca doa ni mana? Kunut subuh. Jadi hak Nabi kita ajar di sininya kunut semaya witir. Jadi kita ni semaya witir, boleh puasa setengah yang pertama, setengah yang kedua baru baca witir. Cuba kita lihat di sini dalam hadis ini dia cerita apa? Dia kata bacaan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada cucunya, anak Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, supaya membaca doa witir ini. Jadi Nabi kita ajar kepada cucu dia baca. Jadi kata dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kami bacaan ini sebagaimana Nabi kita ajar Fatihah. Jadi kita bacalah doa dalam semaya witir ni. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua kita sambung lagi, dan ada 3 doa di sini bagi siapa-siapa yang nak jadi imam semaya witir di bulan Ramadan, tarawih, ataupun kita sekarang nak semaya witir malam ni, kita boleh baca doa ni. Doa witir ni kalau mengikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya duduk di 15 yang terakhir Ramadan saja, kita boleh baca sepanjang tahun. Selagi kita semaya witir malam, kita baca Allahumma hdini fi man hadait, dan kita sambung lagi dengan doa yang ada ni bawah kita ni. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Jadi doa ni
telah pun kita baca baru ni dalam doa sujud, min adiati sujud ni, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Jadi siapa yang nak sembahyang witir, bacalah doa ni. Lebih-lebih lagi orang yang nak jadi imam witir di bulan Ramadan tu, sangatlah mustahak dia baca doa ni, kerana doa ni merangkumi makna yang besar. Cuba kita lihat dia punya terjemahan. Ya Allah, aku berlindung dengan keredaan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Ambil redha Tuhan tak dapat, kemurkaan dia jauh. Dan aku berlindung dengan kemaafan-Mu daripada azab siksaan-Mu. Dan aku berlindung dengan-Mu daripada kemurkaan-Mu. Aku tidak dapat memuji-Mu seperti Engkau memuji diri kamu sendiri. Berarti kita mampu tak mampu nak puji Allah Ta'ala? Mana mampu kita ni? Kita yang tentunya kita pujilah setakat mana yang diajar oleh Nabi SAW, dan setakat mana yang Allah Ta'ala sendiri ajar supaya kita puji dia. Lebih daripada tu melampau-lampau sangat jangan. Terutama lagi kita puji Nabi lebih daripada hak yang sepatutnya pun tidak boleh. Jadi Allahumma hdini fi man hadait. Jadi kita minta Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita, termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi di sini kalau kita lihat, hidayah Allah SWT ini terbagi kepada dua jenis. Tanda situ. Hidayah berapa jenis ada? Dua jenis. Satu lagi dipanggil hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah ni maknanya hidayah mengajar, menunjuk, mengempin, itu hidayah. Hidayah ini adalah kuasa Nabi SAW sewaktu Nabi kita hidup. Dia boleh ajar kepada orang, boleh tunjuk kepada orang. Dan kita sekarang ni bila Nabi tidak ada, kuasa ada di tangan kita untuk mengempin orang, nak tunjuk orang, nak pimpin orang, nak ajar orang, nak ajak orang. Tapi satu lagi hidayah hanyalah khusus kepada Allah SWT, iaitu dah dipanggil hidayah taufik. Hidayah taufik nak beri kepada orang itu menerima apa yang kita ajar. Jadi kita boleh ajar kepada orang, boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi yang memberi taufik supaya orang itu terima ajaran kita ni siapa? Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah kalau kata hidayah itu ada bagi dua. Hidayah tunjuk, hidayah kempen, hidayah ajar itu kita boleh buat. Tetapi hidayah yang menentukan manusia ini ikut kata ikut hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta dalam doa kita ini juga, minta berlindung dengan keredaan Allah daripada kemurkaannya. Bacaan dalam salat witir yang ketiga ini, cuba kita baca. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni 'alaika al-khaira wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u lak wa nakhla'u man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni 'alaika al-khairak wa nusni 'alaika al-khaira wa la nakfuruk wa nu'minu bika wa nakhda'u lak wa nakhla'u man yakfuruk. Boleh ingat kau ni? Kena ingatlah. Jadi kalau kita sembahyang witir, mungkin kita sekali kita mula dengan Allahumma hdini, sekali kita mula dengan Allahumma iyyaka na'bud, semuanya boleh. Karena ini sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya
Ya Allah, hanya Engkaulah saja yang kami sembah, dan kepadamu kami salat dan kami sujud. Kepada Engkaulah, kepada Engkau kami beramal dan segera berbakti. Kami mengharapkan limpah rahmat-Mu, dan kami gerun akan azab seksa-Mu. Sesungguhnya azab seksa-Mu hanyalah ditimpakan ke atas orang-orang kafir. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon keampunan-Mu, dan kami memuji-Mu dengan kebaikan. Kami tidak akan kufur kepadamu. Kami beriman kepadamu, kami tunduk kepadamu, dan kami berlepas diri daripada orang-orang yang kafir kepadamu. Jadi tengok muka surat nota kaki 148 di bawah. Al-Imam Al-Baihaqi telah mentasihkannya, mengikut sebagian ulama mengatakan sanad ini sahih, tetapi bukan daripada Nabi, ianya daripada asar ataupun kata-kata doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bukan sebagai manusia. Kalau Umar baca, maka kita kena ikut, kerana ia termasuk dalam Khulafa Ar-Rasyidin yang telah diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengikut salah seorang daripada mereka, atau mengikut mereka belakang semuanya. Jadi habislah kita tentang bacaan dalam salat witir. Jadi bacaan ini tuan-tuan boleh baca di waktu Ramadan atau mana-mana waktu yang kita sembahyang witir. Yang ke-33, bacaan selepas salat witir. Bila habis salat witir, kita sunat kena baca doa ini, zikir ini. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Jadi kita baca kan tak ni? Baca di mana? Subhanal Malikil Quddus. Itu bila baca? Tinggallah kita. Ini bila kita murajaah balik dalam kitab-kitab hadis daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada benda yang kita tertinggal. Tengok macam ini. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi la yanam wa la yamut. Satu lagi. Waktu bila ada baca bulan Ramadan, dia sepatutnya doa ni dibaca oleh orang yang semaya tu, orang kita yang salat ni kita baca Subhanal Malikil lepas semaya witir. Malam ni pun boleh start. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Baca. Ingatlah ni. Kena ingat. Maha suci Tuhan yang maha memerintah lagi amat suci. Dibaca sebanyak 3 kali. Dan bacaan kali yang ketiga dibaca dengan suara yang nyaring, dan dipanjangkan suara dengan sambungannya Rabbil Malaikati Warruh. Jadi macam mana kita? Coba tengok cara dia. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga kita baca Subhanal Malikil Quddus, Rabbil Malaikati Warruh. Baru ikut cara bacaan dia yang betul. Jadi adalah banyaklah bacaan-bacaan kita ni, ada kalanya tidak tepat ataupun kita tertinggal. Yang selalu kita kempen sehari dua ni, iaitulah kita tertinggal bacaan selawat selepas azan. Tinggal tak tinggal kita? Tinggal. Lepas kita azan, kita terus dia doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sedangkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, selepas azan kita kena kata apa? Kena selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barulah kita pergi ke mana? Pergi kepada Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Tengok muka surat 18 tu. Coba ulang kaji balik. Muka surat 18. Dia kata di sini. Muka surat 18 tu, yang pertama sekali ucaplah sambung. Kita kata ikut muazzin kata. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian berselawat ke atas Rasulullah selepas mengikuti ucapan. Yang ketiga, barulah kita doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ke akhirnya. Tertinggal tak tinggal kita? Sudah lama kita tertinggal karena kita tidak murajaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amalan. Sama juga dengan dalam kita tarawih tu.
Al-Badrul Munir Muhammad. Kita kata apa? Sallu alaihi. Apa makna sallu alaihi? Selawat oleh kamu ke atasnya. Selawat ke tak? Dah suruh orang selawat. Tak selawat. Itu dia panggil benda-benda yang terlepas pandang, yang kita duk amal, kita tak tahu benda tu bukan selawat. Bila kita sebut Al-Badrul Munir Muhammad, maknanya bulan yang cahaya purnama yang comel ni Muhammad. Jadi kita patutnya kita kata Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, selawat dan salam ke atas dia. Al-Badrul Munir itu Nabi kita tu. Kita tak. Kita je kata sallu alaihi. Selawatlah tuan-tuan ke atasnya. Selawat tak? Suruh selawat ke atasnya. Jadi patutnya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi Allah ataupun sallallahu wa sallam alaihi. Tak apa juga. Tapi kita kata sallu alaihi maknanya suruh orang selawat. Selawatnya tidak. Ini benda-benda teknikal dalam ibadat kita ni. Kalau kita cek balik, kita murajaah balik, kita akan bertemu dengan sedikitlah masalah-masalah teknikal yang bukan payah sangat. Betul lah, tak ada apa. Bapa ini nak kekal juga dengan bacaan yang memang sudah kita nampak ada benda yang tertinggal di situ. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-34, doa ketika duka cita dan sedih. Ni berat ni. Lo ni ramai orang duka cita, ramai orang sedih. Jadi apakah doa-doa, apakah tip-tipnya? Istilah orang moden yang dipanggil tip. Apakah tipnya, apakah doanya yang sepatutnya kita kena baca kalau kita duka cita? Insya-Allah taala kita akan bertemu di dalam perbincangan kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.